Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Amil Muaz bin Anwar. Nombor metrik 058233. Untuk pertengahan subjek dakwah kita pada ini, kami akan membentang tajuk Al-Muqaddimah Al-Umul Bimuqasaduha. Pertama sekali kita kena tahu maksud Al-Umul Bimuqasaduha. Yang pertama, dari segi makna kaedah. Kaedah maksudnya sesuatu hukum yang timbul dalam satu perkara adalah berdasarkan daripada apa yang dimaksudkan. Yang kedua, al-umul. Al-umul maksud dia perkara, jamak kepada amal, iaitu hal ataupun fa'il, perbuatan. Ia termasuk dalam perbuatan lisan, iaitu kata-kata. Al-maqasid. Al-maqasid jamak kepada maksud, iaitu niat dan kehendak. Seterusnya, niat, maksud niat dari segi syar'an, dari segi syarak bermaksud menyerahkan hati ke arah tindakan untuk mencari Tuhan. Al-umul bimaqasadiha adalah salah satu asas perundangan yang paling penting, iaitu apa dia? Niat. Niat itu daripada segi hukum syarak ilmiah, iaitu contohnya dari segi ibadah ataupun muamalah. Ia berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menerangkan ta'rif al-umur bimaqasidiha, iaitu kaedah ini dianggap salah satu kaedah fiqhiyah terbaik dan yang paling penting di antara semua ulama dan ahli hukum, kerana ia berkisar pada kebanyakan bab fiqh dan hukumnya. Makna kaedah. Makna al-kaedah al-umur bimaqasid adalah bahawa tindakan mukallaf dan tingkah laku daripada perkataan dan perbuatan, hasilnya dan ketetapan syariahnya berbeza yang disebabkan oleh perbezaan niat orang tersebut. Maknanya di sini, jika seseorang itu niat dengan baik, maka baiklah seseorang itu akan dapat. Tujuannya dan matlamatnya di sebalik tindakan dan tingkah laku tersebut, iaitu hukum yang dikeluarkan mengikut perintah dan ia harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh perintah itu. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada yang kedua, iaitu pensyariatan kaedah. Pensyariatan kaedah al-umur bimaqasidiha menurut Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita pergi yang pertama, iaitu menurut Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fada'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Oleh itu, maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dan menjauhi bawaan syirik, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai amalan kamu. Yang demikian surah Al-Ghafir ayat yang ke-14. Maksudnya di sini, seseorang manusia itu atau seseorang hamba itu mestilah mengikhlaskan setiap ibadah yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada ketika itu orang kafir tidak menyukai perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua adalah kalau Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Seterusnya kita pergi kepada Al-Hadis pula. Pertamanya, qauluhu alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini berkaitan dengan setiap perbuatan itu berdasarkan apa yang diniatkan. Itu maksudnya daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia dan dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan, maka hijrahnya apa yang telah diniatkan. Okey, baiklah, apa yang boleh kita simpulkan daripada hadis ini, jika kita niatkan untuk mencari redha Allah, maka redha Allah lah yang kita akan dapat. Maupun jika niat kita untuk mencari
mencari jodoh, maka jodoh itulah akan dapat. Dan yang terakhir adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, innama yub'asun nasu ala niyatihim. Maksudnya, sesungguhnya manusia bangkit pada hari akhir atas niat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad Al-Hasan. Apa yang boleh kita simpulkan daripada hadis yang terakhir ini adalah di akhir hayat kita nanti, di penghujung nanti akan dibangkitkan kita dengan niat apa yang kita telah niatkan di atas dunia ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Kusyari bin Muhammad Ar-Razadi. Nombor matrik saya ialah 058149. Baiklah, saya akan meneruskan perbentangan daripada kumpulan kami, iaitu hubung kait di antara al-umuru bimaqasidiha dengan kerja dakwah. Jadi hubung kait ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hubung kait yang memberi kepujian dan hubung kait yang memberi celaan. Jadi kita terus kepada hubung kait yang pertama, iaitu hubung kait yang memberi kepujian. Baiklah, setiap ibadah yang dilakukan perlulah disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadah yang dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala berdakwah kepada jalan Allah merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya merupakan satu tuntutan kepada kita sebagai umat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud, suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui sesiapa yang sesat daripada jalannya, dan dialah lebih mengetahui sesiapa yang mendapat petunjuk. Selain itu, berdakwah juga merupakan satu sahutan terhadap tuntutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ballighu anni walau ayah. Maksudnya, sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Jadi dapat kita fahami di sini bahawasanya apabila kita melakukan kerja dakwah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan kerja dakwah kerana ianya merupakan satu ibadah dan merupakan satu tuntutan kepada umat Islam. Baiklah, kita pergi kepada hubung kait yang kedua, iaitu hubung kait yang memberi celaan kepada si pelaku kerja dakwah. Baiklah, iaitu jika berniat selain daripada Allah dalam berdakwah, maka ianya merupakan satu masalah yang besar, kerana ianya akan membawa kepada satu pengakhiran ataupun satu natijah yang berbahaya. Seperti satu pengakhiran hanya untuk mahu mendapatkan kepujian, kemasyhuran, kedudukan dan pelbagai lain habuan dunia, dan bukanlah satu pengakhiran yang mana yang cukup bernilai apabila kita melakukan satu kerja dengan ikhlas kerana Allah, iaitu satu pengakhiran yang penuh ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita melakukan kerja dakwah dengan tidak ikhlas ataupun bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya membawa kepada satu penyakit hati, iaitu penyakit riak, dan ianya dekat kepada syirik kecil ataupun syirik saghir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik
liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa bagi yang mempersekutukannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa selain dosa syirik. Maka sesiapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Walaupun syirik saghir ini tidak membawa kepada terkeluarnya daripada akidah Islam, iaitu akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, namun syirik kecil ini merupakan satu penyakit yang berbahaya, yang mana akan menjadikan dakwah kita itu tidak ikhlas dan menjadikan niat dakwah kita itu niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan membawa kepada satu lingkaran yang bahaya. Wal-iyazubillah. Jadi apa yang dapat kita fahami daripada kedua-dua hubungan ini, perlulah untuk kita melakukan kerja dakwah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah kerana hanya untuk mendapat habuan dunia seperti populariti, kemasyhuran ataupun kedudukan ataupun pelbagai habuan yang mana hanyalah sementara. Perlulah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dalam syurga, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, ni kita akan sambung pada penutup ataupun kesimpulan daripada keseluruhan pendidikan tersebut. Okey. Alhamdulillah, pendidikan yang berjudul Advocacy Jurisprudence telah selesai. Peraturan perundangan mempunyai masalah dengan tujuan dan penerapannya kepada orang yang berdakwah, dan yang dipanggil. Baik. Ini adalah kaedah saintifik moden untuk menghubungkan ilmu dakwah dengan sains syariah yang lain. Baik. Pelengkap dan keharmonian kerana semuanya berasal dari wahyu para penulis yang mulia dan sunnah. Semua orang yang menarik dari musim bunga tulen mereka. Okey, setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.